Assalamualaikum. Kita mulakan pelajaran hari ini dengan doa. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. Di peringkat awal ini, jika anda rasa keliru dengan semua yang kita dah belajar setakat ini, itu memanglah perkara biasa. Masa saya mula-mula belajar dulu pun, saya rasa macam banyak sangat perkara yang perlu diingat. Tapi jika kita tak putus asa dan kita pasang niat kita nak belajar untuk faham Quran, insya-Allah sedikit demi sedikit kita dapat faham dan nampak bagaimana setiap topik itu berkait antara satu dengan lain. Untuk memudahkan anda belajar, saya cuba buat ringkasan pendek mengenai apa yang kita dah belajar setakat ini. Untuk penjelasan dan pelajaran lengkap, sila tengok video yang berkaitan dengan tajuk berkenaan. Semua perkataan dalam bahasa Arab terbahagi kepada 3 jenis: isim, fi'il dan harf. Isim adalah kata nama untuk benda, orang, tempat dan lain-lain. Kata sifat juga termasuk dalam kumpulan isim. Fi'il pula adalah kata kerja atau verbs dalam bahasa Inggeris. Dan harf adalah kata sambung. Semua perkataan selain daripada isim dan fi'il termasuk dalam golongan harf. Langkah pertama untuk faham bahasa Arab ialah kebolehan untuk mengenal yang mana isim, yang mana fi'il dan yang mana harf bila kita lihat sesuatu ayat. Untuk tujuan itu, kita dah belajar 9 tanda-tanda isim seperti yang tertera di sini. Saya telah terangkan tanda-tanda isim ini dengan lebih terperinci dalam 3 video sebelum ini. Pelajaran 2, 2B dan 2C. Ingat, tidak semua isim mesti ada tanda-tanda isim ini. Ada isim istimewa seperti dhamir dan isim isyarah yang tidak ada satu pun daripada 9 tanda isim ini. Walaupun tak banyak pun isim seperti ini, isim istimewa ini kerap kali terdapat di dalam Al-Quran. Jadi kita akan belajar apakah isim istimewa ini di masa hadapan insya-Allah. Kemudian kita belajar bahawa setiap isim ada 4 ciri penting. Yang pertama ialah sama ada isim itu khusus atau umum. Dalam bahasa Arab, isim khusus dipanggil isim makrifah atau yang dikenali dan isim umum dipanggil isim nakirah yang tidak dikenali. Contoh isim nakirah atau isim umum adalah kitabun, sebuah buku, a book. Dan mukmin, seorang yang beriman, a believer. Bandingkan dengan contoh isim makrifah, al-kitab, the book, dan al-mukmin, orang yang beriman itu, the believer. Semua isim dianggap nakirah melainkan 7 kumpulan isim ini. Topik ini telah dikupas dalam pelajaran 8. Jika anda tak dapat ingat kesemua 7 kumpulan ini, buat masa ini kita tumpukan kepada 2 kumpulan isim makrifah dahulu. Yang pertama, semua isim yang bermula dengan alif lam makrifah. Alif lam makrifah dalam bahasa Inggeris membawa maksud the. Dan kumpulan kedua ialah nama khas. Semua nama khas adalah isim makrifah. Ciri yang kedua ialah jantina. Setiap isim adalah muzakkar, lelaki atau muannas, perempuan. Seperti contoh, baitun, sebuah rumah adalah muzakkar. Dan syajaratun, pokok, adalah perkataan muannas. Secara amnya, setiap isim dianggap muzakkar melainkan jika ia muannas tulin, iaitu perkataan yang betul-betul bermaksud sesuatu yang bersifat perempuan seperti perkataan umun, ibu.
dan muannas palsu, yakni 9 kumpulan isim yang tertentu. Di peringkat permulaan ini, anda patut sekurang-kurangnya tahu 2 kumpulan ini dahulu. Sekiranya perkataan itu berakhir dengan ta marbutah, ia dianggap muannas atau perempuan. Dan jika sebarang perkataan termasuk dalam kumpulan jamak taksir tidak berakal, ia dianggap muannas juga. Jamak taksir ialah perkataan jamak yang tidak boleh dibentuk dengan menggunakan formula mudah dari perkataan mufrad atau satunya. Anda boleh tonton video bertajuk Jantina Isim dalam pelajaran 5. Ciri isim yang ketiga ialah bilangan. Dalam bahasa Inggeris, kita ada singular, satu, dan plural, banyak. Tapi dalam bahasa Arab, kita ada satu atau mufrad, dua, musanna, dan banyak, jamak. Jamak dari segi nahu bermaksud 3 atau lebih. Seperti contoh, satu buku ialah kitab. 2 buku, kitabani atau kitabaini. Banyak buku, kutubun. Kutubun ialah contoh jamak taksir. Saya nak tukar tajuk bilangan ini kepada angka. Nanti anda akan faham kenapa. Kita ambil perkataan Muslim sebagai contoh isim muzakkar. Muslim bermaksud seorang lelaki Islam. Untuk jadikan ia 2 orang lelaki Islam, tambah imbuhan ani atau aini di hujung. Jadi muslimani atau muslimaini. Untuk isim muannas atau perempuan pula, bentuk musanna atau 2 berakhir dengan imbuhan tani atau taini sebab ta marbutah bertukar menjadi ta biasa. Jadi 2 perempuan Islam ialah muslimatani atau muslimataini. Dan bentuk jamak pula ada 3 jenis. Sekiranya isim itu muzakkar dan berakal, kita tambah imbuhan una atau ina. Jadi muslimuna atau muslimina. Bentuk jamak ini dipanggil jamak muzakkar salim. Sekiranya isim mufrad itu muannas dan berakhir dengan ta marbutah, kita tukar ta marbutah menjadi alif dan ta biasa untuk bentuk jamaknya. Seperti contoh, muslimatun atau muslimatin. Mustahil ia berbaris atas muslimatan. Itu tak ada dalam bahasa Arab. Dan bentuk jamak ketiga dipanggil jamak taksir. Tak ada satu formula mudah yang kita boleh guna untuk bentuk jamak taksir. Dan ciri yang keempat ialah i'rab. I'rab adalah status nahu sesuatu perkataan dan ia menentukan baris di hujung isim tersebut atau suku kata terakhir perkataan itu. I'rab isim boleh jadi salah satu daripada 3 kemungkinan ini, rafa', jar atau nasab. Berikut adalah tanda i'rab bagi isim. Isim mu'rab ialah isim di mana hujungnya berubah mengikut i'rab. Secara ringkas, bagi isim mufrad dan jamak taksir, baris atas menandakan status i'rab ialah nasab, baris bawah jar dan baris depan rafa'. Bagi isim musanna atau 2, sekiranya isim berakhir dengan aini, isim itu boleh jadi nasab ataupun jar. Sekiranya berakhir dengan ani, isim musanna itu adalah rafa'. Bagi jamak muzakkar salim, bila ia berakhir dengan ina, ada 2 kemungkinan status i'rab. Ia boleh jadi nasab atau jar. Bila ia berakhir dengan una, isim itu mesti rafa'. Dan yang terakhir, bagi jamak muannas salim, sekiranya ia berakhir dengan atin, ia mungkin nasab atau jar. Dan sekiranya ia berakhir dengan atun, i'rabnya rafa'.
kita tidak akan jumpa sebarang isim muannas salim yang berakhir dengan baris atas atan. Isim mabnu minas sof pula ialah isim yang tidak boleh tanwin dan tidak boleh baris bawah. Jelas, jika ia berbaris depan, ia rafa', tetapi jika hujungnya berbaris atas, ia mungkin nasab atau jar sebab ia tidak boleh berbaris bawah. Isim mabni ialah isim yang hujungnya tidak bertukar dalam apa-apa situasi. Jadi, tak ada tanda i'rab bagi isim mabni sebab ia sama saja dalam ketiga-tiga keadaan i'rab. Jika anda dah lupa, rujuk kepada pelajaran 7 mengenai i'rab. Untuk memudahkan kita ingat 4 ciri isim ini, kita letak huruf K untuk khusus, huruf A untuk angka, J untuk jantina dan I i'rab. Kita dapat singkatan atau akronim kaji. Jadi, bila kita nampak isim, kita perlu kaji 4 ciri ini untuk faham maksud dan peranan isim itu dalam sesuatu ayat. Sekarang kita guna apa yang kita dah belajar dan buat latihan ringkas untuk menilai sama ada kita benar-benar faham tentang isim. Pertama, walaupun kita tidak tahu maksudnya, dengan meneliti struktur perkataan itu, cuba kenal pasti apakah tanda perkataan itu isim jika ada. Kedua, kita kaji setiap perkataan berikut. Kita kenal pasti sama ada ia makrifah atau nakirah, apa bilangannya, jantina dan i'rabnya. Anda ada 15 saat untuk menjawab. Anda boleh hentikan video jika perlu lebih masa. Perkataan pertama ialah Nuhan. Perkataan ini hanya ada satu tanda isim. Ia berakhir dengan tanwin. Kita kaji K untuk khusus. Sekali pandang, perkataan ini nampak seperti nakirah sebab tiada alif lam, bukan? Tetapi ia adalah nama khas, seperti yang diberi kepada Nabi Nuh AS. Jadi, ia adalah isim makrifah sebab semua nama khas adalah isim makrifah. A. Angka. Isim ini mufrad sebab ia tiada tanda musanna maupun tanda jamak. Lagipun ia nama khas untuk orang. J. Jantina. Ia muzakkar sebab ia nama khas untuk lelaki. I. I'rab. I'rabnya nasab sebab ia isim mufrad yang berbaris atas. Ini contoh penggunaan perkataan ini di dalam Al-Quran. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Perkataan kedua, makithina. Ia ada satu tanda isim, huruf kedua alif mad dan berakhir dengan imbuhan ina. Isim yang berbentuk sebegini ialah isim jamak muzakkar salim. Jadi, tanpa banyak fikir, kita tahu bilangannya jamak dan ia adalah muzakkar. Makisina tiada alif lam, jadi ia isim nakirah. Bagaimana pula dengan i'rabnya? Ia adalah jamak muzakkar salim yang berakhir dengan ina. Jadi, ada dua kemungkinan.
ia boleh jadi nasab atau jar. Makithina bermaksud orang-orang yang tinggal tetap. Ini penggunaannya dalam surah Al-Kahfi. ماكثين فيه أبدا. Seterusnya, perkataan Al-Qarnaini. Ada dua tanda isim, bermula dengan alif lam dan berakhir dengan kasrah. Jelas ia adalah isim makrifah sebab ada alif lam. Ia berakhir dengan imbuhan aini, jadi ia adalah isim musanna, bilangannya 2. Jantinanya muzakkar sebab ia berakhir dengan aini dan bukan dengan imbuhan taini. Dan dengan merujuk kepada jadual ini, kita tahu i'rabnya boleh jadi nasab atau jar. Al-Qarnaini bermaksud dua tanduk. Gelaran Zulqarnain bermaksud orang yang mempunyai dua tanduk. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Perkataan keempat, Al-Anharu. Jelas ia adalah isim sebab ia bermula dengan alif lam. Jadi ia juga isim makrifah. Ia berakhir dengan dhammah. Jadi jelas i'rabnya rafa'. Tanpa mengetahui maksudnya, anda tidak salah jika anda fikir perkataan ini mufrad sebab ia tak ada tanda musanna, ani atau aini ataupun tanda jamak, una, ina atau atun, atin. Tetapi sebenarnya al-anharu ialah jamak taksir. Dari segi perkataan, tidak ada perbezaan di antara isim mufrad dengan jamak taksir. Kita perlu tahu maksudnya, barulah kita dapat tahu sama ada ia jamak taksir atau isim mufrad. Al-anharu bermaksud sungai-sungai. Jadi, ia adalah jamak taksir yang tidak berakal. Dari segi nahu, ia dianggap muannas dan bilangannya 1. Contoh perkataan Al-Anhar di dalam Quran. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Perkataan berikut, Maryama. Perkataan ini tidak ada tanda isim yang kita dah belajar. Tapi kita tahu Maryam adalah nama khas untuk perempuan. Jadi ia adalah isim makrifah, bilangannya 1 dan jantinanya muannas. Bagaimana dengan i'rabnya? Sebenarnya perkataan ini masuk dalam kumpulan isim mabnu minas saf sebab Maryam ialah nama bukan Arab lebih daripada 3 huruf. Jadi i'rabnya ada dua kemungkinan. Ia boleh jadi nasab atau jar. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ.
Perkataan keenam, ainani. Ia berakhir dengan kasrah. Jadi, besar kemungkinan ia isim sebab fi'il tidak boleh berbaris bawah. Jelas ia nakirah sebab tak ada alif lam. Ia berakhir dengan ani. Jadi, ia adalah isim muthanna. Bilangannya 2, jantina muzakkar dan i'rabnya pula ialah rafa'. Ainani bermaksud 2 mata air. فيهما عينان تجريان. Kita kaji perkataan seterusnya. Ayatan. Ada 2 tanda isim di sini. Perkataan ini berakhir dengan tanwin dan ada ta marbutah. Jelas perkataan ini nakirah sebab tiada alif lam. Ia muannas kerana ia berakhir dengan ta marbutah. Dan ia mufrad sebab ia tidak ada tanda musanna maupun tanda jamak. I'rabnya juga jelas. Ia nasab sebab ia isim mufrad yang berakhir dengan baris atas. Ayah bermaksud tanda atau mukjizat. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Perkataan ke-8, mahjubuna. Perkataan ini tak ada salah satu daripada 9 tanda isim yang kita belajar. Tetapi, sebarang perkataan yang berakhir dengan una ada 2 kemungkinan. Ia boleh jadi jamak muzakkar salim atau ia fi'il mudhari' jika ia bermula dengan huruf ya atau huruf ta. Kita lihat perkataan ini berakhir dengan una dan bermula dengan huruf mim, bukan huruf ya atau ta. Jadi, ia mesti isim jamak muzakkar salim. I'rabnya rafa' sebab ia berakhir dengan imbuhan una, bukan ina. Perkataan ini tak ada alif lam, jadi jelas ia isim nakirah. Memandangkan perkataan ini jamak muzakkar salim, kita tahu ia isim yang menggambarkan orang. Malah perkataan ini bermaksud orang-orang yang dihijab atau terdinding. كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. Anda mungkin tahu perkataan ini dari surah Mutaffifin. Jelas ia isim sebab 2 tanda. Ia bermula dengan alif lam dan berakhir dengan kasrah. Dari struktur perkataan ini, ia mungkin mufrad atau jamak taksir. Tetapi kita tahu i'rabnya mesti jar. Fujar bermaksud orang-orang yang berdosa. Jadi ia bukan isim mufrad. Ia adalah jamak taksir yang berakal. Bilangannya dari segi nahu tetap jamak dan jantinanya muzakkar sebab ia isim jamak berakal. Jangan keliru ya. Tadi perkataan al-anharu, sungai-sungai, dianggap
muannas mufrad, tetapi perkataan fujar yang bermaksud orang-orang yang berdosa dianggap muzakkar jamak. Kenapa begitu? Ini adalah kerana fujar ialah isim jamak berakal sebab ia menggambarkan sifat orang, manakala anhar pula ialah jamak tidak berakal. Semua jamak yang berakal bilangannya tetap jamak dan jantinanya akan mengikut jantina isim itu. Manakala semua jamak tidak berakal dari segi nahwu, ia dianggap sama seperti seorang perempuan. Ia mufrad dan muannas. Kita lihat penggunaan perkataan fujar dalam Al-Quran. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Perkataan ke-10, As-Samawati. Ada 3 tanda isim. Yang pertama, ia bermula dengan alif lam, jadi ia isim makrifah. Tanda kedua berakhir dengan ati, jadi ia jamak muannas salim. Tanda isim yang ketiga berakhir dengan kasrah. Dari segi maksudnya, as-samawati ialah langit-langit. Ia adalah jamak muannas salim tidak berakal. Tadi kita diingatkan bahawa semua jamak tidak berakal dari segi nahwu dianggap sama seperti seorang perempuan. Bilangannya mufrad dan jantinanya muannas. Untuk i'rabnya, ia mungkin jar atau nasab sebab ia jamak muannas salim. Berikut contoh as-samawati di dalam Al-Quran. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Perkataan ke-11, walada. Hanya satu tanda isim. Ia berakhir dengan tanwin. Jelas ia nakirah sebab tak ada alif lam. Melihat struktur perkataan ini, ia mungkin mufrad atau jamak taksir dan kita tahu i'rabnya nasab. Walad bermaksud anak, jadi ia bukan jamak taksir. Ia adalah mufrad dan jantinanya muzakkar. Berikut contoh perkataan walad di dalam Al-Quran. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. Dan akhir sekali perkataan al-ghafilina. Ada 2 tanda isim di sini. Bermula dengan alif lam makrifah. Jadi jelas ia isim makrifah. Tanda kedua ianya isim ialah huruf kedua alif mad dan ia berakhir dengan ina. Ini membuatkan ia jamak muzakkar salim di mana bilangannya jamak dan jantinanya muzakkar. Manakala i'rabnya pula ialah nasab atau jar sebab ia berakhir dengan ina. Tanpa mengetahui maksudnya pun, hanya dengan mengenal bahawa ia jamak muzakkar salim, kita tahu ia perkataan yang menggambarkan ramai manusia. Maksud ghafilina ialah orang-orang yang lalai.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Baiklah, saya harap anda faham dan dapat menjawab kebanyakan soalan-soalan tadi. InsyaAllah dengan lebih latihan, anda akan lebih mahir dalam mengenal pasti sama ada suatu perkataan itu adalah isim dan apakah 4 ciri-cirinya. Saya akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.